Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya Rahman. Ahlan wa sahlan Faris Misbah, Aisyah Iskandar, Nurmala Mahmud, Suzy Daniel, Dr. Nur Aziah, sahabat saya Anwar, Nisan Nur Hasanah, top fan kita Isha Aziz, Ummu Aisyah, dan semua tuan-tuan muslim-muslimat yang hadir bersama pada malam ni. Hazina Syamsuddin, Ahmad Fadhirul Anwar, Jana Yusof, Haji Hamidah, semua yang hadir. Tak terlambat untuk saya mengucapkan Ummu Muaz, kakak yang tersayang, Tasnim Hanani, Ustaz Syafiq Murad, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat, isteri, anak-anak dan semua tamu yang dimuliakan Allah sekalian ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT masih lagi ada kesempatan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah menerima yang terbaik daripada kami dan daripada kalian semua. Segala kebaikan-kebaikan kita, amal salih yang kita lakukan, puasa Arafah yang kita lakukan walaupun kita tak menunaikan ibadah haji, dan kurban yang telah lakukan, apa saja ibadah kita sepanjang bulan yang mulia ni. Nur Sa'adah, Fatimah Yasin, Zarina Nur Muhammad, Azina Abdul Aziz sebagai top fan, Nisa Adawiyah, Ustaz Syafiq Murad, si Rini Rahilah Rahman, Mahiyati Rojikan, Siti Aisyah, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Filza Hamid, apa makna Filza ni? Filza, Muhammad Najib bin Fadil. Fudail ke Fadil ni? Kalau Fadil fa alif dad lam, kalau fa dad ya lam menjadi Fudail. Afidah, Siti Aisyah, Hafizah Saidan, Allah rindu kat tuan-tuan ni. Moga Allah Ta'ala temukan kita dalam keadaan kebaikan selalu. Orang yang mencintai seorang akan berada bersama dengannya di syurga nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a nahabba. Orang itu akan berada bersama dan cintai dalam syurga nanti. Mudah-mudahan kita dapat berhimpun dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, tuan-tuan ya. Kami sah HMS, M. Dali, Hafizah Saidan, Siti Aisyah, Fauzia Ismail, top fan kita, Nek Rozak, Nuriza Idrus, Ruqayyah Samad, Warab panggil Ruqayyah Julia Abu Bakar yang top fan kita, Abdul Khalid, Rashidah Abu Hashim, Surati Carub, Jamil Firdaus, Hazia Azmi, Nisa Nur Hasanah, top fan kita, Hidayah Cik Musa, Izawani Ibrahim, Nur Azza Ayub, Nur Azza Zulkifli, Muhammad Nasir, Fatimah Musa, Gasha bin Manan, Nasriya Nasruddin, Amelia Tabi Husin, Anissa Osman. Baik malam ni kita akan baca ayat ke-66 hingga 72 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan. Kalau sempat nanti kita lanjutkan lebih ke hadapan ya. Bagi yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, jangan lupa buka jilid yang ke-7, muka surat 51 ke atas ya. Rosni Wati, Dr. Nur Aziah, Nur Muhammad Asfani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
Sadaqallahul azim. 66. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, melainkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. 67. Berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu juga bapa-bapa kita, apakah sungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Sungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan juga bapa-bapa kami terdahulu. Ini tidak lain tidak bukan hanyalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang yang berdosa, dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah kamu dadamu merasa sempit terhadap apa mereka tipu dayakan. 71. Dan bila orang-orang kafir itu berkata, bilakah datangnya azab itu? Jika memang kamu orang yang benar, katakanlah mungkin telah hampir datang kepadamu sebahagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ke-66 tafsiran ayat ke-66 kalau kita perhatikan muka surat 52 dalam tafsir Ibn Kathir ini, ya, Cik Ismail Zakaria Azarina Kamul Azam, fan kita Siti Aisyah, Ramini Hussein. Terima kasih tuan-tuan, ramainya wajah-wajah baru barangkali yang saya pun tak perasan. Kalau perasan minta maaf lah, tak ingat Tok fan kita Ahmad Fadhilul Anwar. Kalau kita lihat muka surat 52, jelas pentafsir ini, firman Allah, baliddaraka ilmuhum fil akhirah, sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak sampai ke sana, bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, iaitu ilmu mereka terbatas dan lemah untuk mengetahui waktunya. Ulama-ulama lain membacakan bal adraka ilmuhum, sebenarnya pengetahuan mereka itu samalah dalam masalah itu. Saya telah jelaskan kepada tuan-tuan penjelasan para ulama. Kalau kita perhatikan baliddaraka ilmuhum fil akhirah, iaitulah mereka ni ketika di dunia masa ragu-ragu, merasa sangsi, merasa syak wasangka, merasa tidak yakin. Tapi adraka yang telah saya tafsirkan pada kuliah yang lalu, seperti contohnya istadraka. Istadraka ni bererti kita menyempurnakan. Dalam kitab hadis yang kita bincangkan karangan Imam Al-Hakim An-Naisaburi itu namanya Mustadrak, iaitu hadis-hadis yang beliau cadangkan sebenarnya dimiliki, ditulis atau dikumpulkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Dua orang pakar hadis itu, ketua muhaddisun itu, Syekhul Muhaddisun itu, Sultan Muhaddithin, iaitu Bukhari Muslim, tapi mereka tidak menyebut dalam kitab mereka. Maka kata Imam Hakim Nasyaburi, ini menepati syarat-syarat mereka. Jadi musadrak ataupun adraka berarti menyempurnakan. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya yang tajuk Tahrir wa Tanwir, si kafir ini dia ilmu dia daripada datuk nenek moyang. Kita akan lihat pada ayat berikutnya pengaruh datuk nenek moyang tu begitu ketara dalam segala tindak tanduk mereka. Maka kita orang Islam jangan jadikan alasan untuk tidak mengikuti kebenaran kerana berpegang kepada amalan datuk nenek moyang. Dulu datuk nenek moyang kita, mereka pengetahuan mereka setakat itu saja. Bila kita mengetahui ada yang lebih tepat, lebih benar, lebih baik, maka kita buatlah yang terbaik. Dan kita tanpa menyalahkan datuk nenek moyang kita, kerana itulah amalan mereka yang terdahulu. Mereka setakat itu ilmu mereka tahu. Semoga Allah menerima amalan yang terbaik mereka lakukan, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka, mujahadah mereka dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, bila seseorang mengatakan, datuk saya puasa 3 bulan, Rajab, Syaban, Ramadan, kita melihat Nabi tak suruh buat macam tu pun. Tak ada pun salafus salih yang buat begitu. Tapi itulah ilmu yang datuk nenek moyang kita ada berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita pelajari. Hadis-hadis itu sebahagiannya merupakan hadis-hadis dhaif lagi mungkar. Maka amalan salih mereka lakukan itu Allah terima mudah-mudahan. Kita yang tahu lebih baik daripada itu, kerana Nabi SAW mengajar sebaik-baik puasa Nabi Daud, berpuasa 1 hari, buka 1 hari. Dan kalau kamu nak puasa, puasalah macam aku, kata Nabi, itu 3 hari sebulan pun dah mencukupi. Itu sebab bila seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sangat saleh dan sangat warak, sangat takwa itu, yang menyerupai kelakuannya macam ayahandanya Umar, beliau kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Maka Rasulullah SAW mengajar dia untuk puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Bila Nabi dah wafat berapa puluh tahun lepas itu, beliau mengatakan, laitani akhuz bi rukhsati Rasulillah, kan kebaik kalau aku ambil kelonggaran yang Rasulullah berikan. Kata setengah para ulama, kerana Abdullah bin Umar ni waktu dia bertanya kepada Nabi itu, seolah dia meragui, bukan dia meragui sebenarnya mengkehendaki yang terbaik. Bila Rasulullah mengatakan puasa yang terbaik itu adalah puasa seperti aku lakukan dan Nabi Daud lakukan, 1 hari puasa, 1 hari buka, tapi yang terbaik aku yang lakukan sebenarnya, kata Nabi SAW kat situ.
Beliau mengatakan dia nak melakukannya, dan akhirnya bila hari tua beliau kata, kalau aku ambil rukhsah ataupun kelonggaran Nabi berikan, tak adalah badan aku jadi lemah, lesu seperti ini, kerana aku seolah-olah mengatakan ada lebih baik daripada apa yang Rasulullah cadangkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ini merupakan fiqh sebenarnya, faqih. Faqih ni kita mengetahui satu benda dan kita memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya. Jadi sukatan kepada penerimaan di sisi Allah adalah dengan rahmatnya dan juga ikhlas daripada apa yang kita lakukan. Kembali kita kepada ayat ini, pengetahuan manusia itu berubah-ubah, kata Imam Ghazali, oleh kerana belajarnya, oleh kerana maklumnya daripada pihak yang lain. Dahulu dia tidak tahu, kemudian dia tahu. Maka inilah maksud baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Nanti ke akhirat barulah si kafir ini mengerti apa yang dijelaskan dahulu, yang matanya buta kerana mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguhnya mata si kafir ini celik, tapi mata hatinya yang buta, mengakibatkan dia tak boleh nak berfikir. Dia jadi doktor pakar sekalipun, dia merawat orang, melihat bagaimana kompleksnya ciptaan Allah SWT dengan kabel, dengan sel-sel dalam badan. Dia tahu tu semua. Takkanlah dia tak boleh fikir ini semua berlaku dengan kebetulan. Tentulah dia patut mencari Tuhan yang menjadikan ini semua. Tapi si kafir mata hatinya buta kerana kebendaan. Jadi tuan-tuan dimulai kat sekalian, kita diajar dalam Islam janganlah ikut cara si kafir. Kerana orang kafir berkata pada ayat 67, wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba wa aba'una a inna la mukhrajun. Berkata si kafir, apakah setelah kita menjadi tanah, begitu bapa-bapa kita, apakah sungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Ini adalah soalan bersifat istihza, tuan-tuan. Istihza ni berarti mempermain-mainkan, mempelecehkan, mempelekehkan. Istihza maknanya. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dengan niat untuk menghina Rasulullah SAW. Apakah dah jadi tulang berulang begitu boleh hidup balik semula? Kerana si kafir ini kehidupannya untuk dunia saja. Kalau dia tak dapat dunia ni, baginya satu kerugian besar, kerana mati baginya berakhir segala sesuatu. Adakah begitu tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham bahawa ada agama selain daripada Islam yang juga menceritakan perjalanan lepas kematian. Lalu ada kalangan mereka, kalau mati orang itu bakar kereta Mercedes kertas je tuan-tuan. Itu pun boleh main-main. Beli kereta paling mahal Bentley ke, pada kertas betul bakar, abunya masukkan dalam kubur bersama ke dia hanyutkan. Ada yang beranggapan nanti takut kena banyak soal, bakar jasadnya supaya debu-debu tak boleh kumpulkan balik. Maknanya kok mana pun fitrah dan Nabi tentu meyakini akan ada pertemuan dengan satu keputusan-keputusan yang akan digubal oleh Tuhan. Mesti. Kalau tak, orang melakukan kejahatan kat dunia, berapa orang ramai yang lepas tuan-tuan. Mahkamah ni dia bila ada keraguan sikit saja dibuang kes tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai hak orang teraniaya, berapa ramai orang yang mati sedangkan hukuman itu sepatutnya tidak kena pada beliau. Maka adakah ini akan lepas begitu saja, lolos begitu saja? Tak mungkin tuan-tuan. Kita tengok mana-mana movie sekalipun mestilah hero menang kat ujung kan tuan. Itu fitrah manusia. Maka dalam keadilan penciptaan Allah SWT ini semua akan berlaku. Tapi perjalanan itu ditentukan, dibawa pandu oleh GPS. GPS akhirat hanya orang Islam sahaja yang cukup jelas. Tuan-tuan, kita belajar dalam perjalanan ke alam barzah, walaupun seseorang kita tak pernah masuk ke alam barzah, tapi bila dia describekan oleh Quran, hadis, penceritaan, tuan-tuan boleh buka kat YouTube ni, dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada, bahasa Melayu pun ada. Cerita seseorang ustaz itu perjalanan ke akhirat jelas, walaupun ustaz itu pun tak pernah mati tuan-tuan, tapi perjalanan ke akhirat itu begitu jelas dalam Islam diterangkan. Si kafir tidak ada perkara ni tuan-tuan. GPS akhiratnya kelabu, tak nampak, blur, dia memang tak nampak. Kita orang Islam mempunyai satu keyakinan yang tinggi bahawa apa yang kita buat di sini akan ada perhitungan di sana kelak. Maka siapkan jawapan terhadap semua benda yang kita lakukan kat dunia. Mesti ada jawapan. Kalaulah saya bayangkan pada kuliah yang terdahulu, seseorang anak yang begitu cemerlang dalam pelajarannya dapat straight A dalam SPM, A+ lagi, maka dia pun bercita-cita untuk jadi seorang doktor. Dia begitu nampak kenapa dia nak jadi doktor, di mana universiti dia nak belajar, apa kepakaran dia akan buat. Anak yang cerdik, yang bijak ni tentu dah ada begitu punya target pada masa hadapan. Yang belajar AI, apa dipanggil? Artificial Intelligence. Ini dunia semua dikawal selir oleh teknologi. Mungkin satu masa besok orang tidak perlu kepada pembantu yang selalu lari daripada rumah. Boleh pakai robot saja bagi arahan, tutup pintu, buka pintu,
Semuanya mungkin dah berlaku daripada sekarang lagi kan tuan-tuan. Kabarnya pilot yang bawa kapal terbang mengatakan semua kapal terbang yang ada sini autopilot ustaz. Cuma kami tak declare lah, kalau declare ni tak ada orang nak naik. Pilot itu kena ada juga. Dia hanya supervise saja. Semuanya take off ke landing ke semua komputer yang buat ustaz. Subhanallah, masya-Allah tuan-tuan ni boleh sekalian. Maka seseorang anak yang nak jadi insan cemerlang dalam teknikal ataupun dalam bidang robotik, bahagian engineering dan sebagainya, dia mempunyai matlamat yang jelas. Dia bersungguh-sungguh untuk belajar. Ketika orang lain semua lalai, mungkin bersenda gurau, sibuk main TikTok, main macam-macam benda, tapi dia tidak, dia belajar. Kerana baginya itu universiti, dia nak aim, itu targetnya. Dia mesti dapat urusan terbaik di universiti terbaik itu dan pulang sebagai seorang profesional dalam bidangnya. Nampak jelas dia. Tentulah berbeza daripada seorang anak yang tidak ada matlamat dalam hidup. Maka dia pun bersenda gurau, berhibur, segala benda melalaikan dia buat. Tak ada matlamat dalam hidup. Beza daripada yang mempunyai matlamat ni tadi, nak jadi seorang engineer berwibawa, doktor specialize dalam bidang-bidang tertentu, specialist dalam bidang tertentu. Jadi inilah orang beriman. Mereka punya akhirat yang direbutkan dan dia takut. Dia mesti buat ikut mana pun. Kalau dia tersesat dengan ada akhirat ini, jangan main, akhirat besok ada, perhitungan akan berlaku. Betulkan di balik semula, muhasabah di balik semula, mujahadah melawan nafsu dan sebagainya. Maka si kafir ini, dia bertanya dalam keadaan memperlikihkan. Kata Tahir Ibn Ashur tafsirnya, ini menunjukkan kepada evolusi pengetahuan si kafir yang tidak jelas itu diterdengar daripada orang beriman sikit-sikit, maka timbullah keraguan-keraguan dan begini itu makin kurang. Tapi dalam kekurangan, dalam skala keraguan yang sudah pun menipis itu, tetap ada keraguan juga. Maka dia bertanya kepada Nabi yang diutuskan ini, dalam ayat yang dapat kita lihat, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Kita akan bertemu ayat ini dalam ayat seperti ini dalam banyak surah yang lain, bahawa si kafir nampaknya telah pun terbuka pintu hatinya sedikit terhadap perjalanan ke akhirat, jawapan yang kau kena sediakan terhadap segala kelakuanmu ketika di dunia, tapi masih lagi belum jelas. GPS-nya masih belum nampak sepenuhnya tuan-tuan. Dia tengah recalculate balik semula, tak nampak lagi berapa jam akan sampai, mana laluan akan dilalui. Tapi si mukmin nampak jelas akhiratnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang orang beriman ini pun tidak jelas juga akhiratnya, maka jadi dia orang fasik, jadi dia orang asi, usah. Fasik berarti orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Usah, asin maknanya orang banyak melakukan maksiat. Kenapa tuan-tuan? Mungkin kerana makan dia. Kita pernah belajar menyentuh aspek ini. Nabi SAW menganjur kepada kita berdasar kepada ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu salihah. Wahai orang-orang beriman, makanlah. Wahai Rasul, makanlah yang baik dan beramal salihlah. Kata Nabi SAW mengulas ayat ini, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang beriman untuk mengikuti jejak langkah para rasul, iaitu menjaga makan. Kerana dengan mantau makan, hati jadi bersih. Hati ditempa dari makanan yang halal dan bersih. Maka kita bertanggungjawab untuk berpulang ke rumah bukan sahaja makan yang halal, tapi tayyib. Halal ni berarti dia menepati Islamic compliance, tapi bersih. Kalau kita pergi kedai makan tu tengok lalat pun banyak, ini tak bersih namanya. Melihat orang itu basuh ayam pun dekat kaki dia, ada pula yang ditunjukkan pijak roti canai untuk diuli, kotor lah tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau setiap isteri memastikan pagi Sabtu Ahad kita potong bawang putih siap-siap tuan, bawang merah, letak dalam bekas yang elok, simpan dalam freezer, balik senang nak masak. Kerana membeli ataupun mengorder daripada luar ni, bukan saya tak bagi tuan-tuan, bukan orang tak bagi, tapi kita jadi tukar masak kat luar. Masaklah makan itu sebagaimana kita nak makan, jangan masak lebih kurang tuan-tuan. Sayur, daging, telur semua basuh dalam satu bekas, dah masak tepi jalan, mana nak dapat sumber air bersih? Mana orang ni kisah tuan-tuan? Ramainya orang fasik kat luar yang masak. Itu sebab ulama-ulama dahulu, kalau seseorang di kalangan mereka makan di tepi jalan, maka hadisnya sudah tidak diterima tuan-tuan. Maka kita yang tak sempat nak masak kat rumah, makan tempat yang bersih. Dan orang yang masak ni, jadi jagalah amanah tersebut. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Imam Juwaini kan. Imam Juwaini iaitu Imamul Haramain, yang bercerita tentang ayahnya, bahawa ayahnya pastikan daripada ibunya, iaitu ibu kepada Imam Juwaini, Imam Haramain, guru pada Imam Ghazali ni, supaya makan dia sumber yang bersih.
anak ini minum susu daripada kau saja, jangan bagi orang lain minum, bagi susu, kerana makanan kau pulang ke rumah semuanya bersih, halal, tayyib. Jangan kau pandai-pandai bagi-bagi makanan daripada tempat lain. Setelah ketika dia pulang, dia lihat anaknya sedang disusukan oleh jiran kepada mereka, kawan baik kepada ibunya. Dia merampas anak itu, dia menonggengkannya, mencongkel tekaknya, memuntahkan semua yang ada dalam mulutnya itu. Dia marah isteri bersungguh, kenapa engkau pandai-pandai bagi dia minum susu daripada jiran? Aku tahu dia orang yang baik, tapi aku tidak pasti makannya dia sungguh mana. Baik itu ada peringkat-peringkat. Marah dia bukan main lagi tuan-tuan kepada isterinya kerana bagi minum daripada seorang perempuan yang tak diketahui latar belakangnya, pengambilan rezekinya. Kata Imam Juwaini, imam ini cukup hebat tuan-tuan, dipanggil Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali merantau dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan Imam Juwaini ini, Imamul Haramain, imam dua tanah suci. Dua-dua tempat itu ramai anak belajar daripadanya, anak muridnya cukup ramai itu. Tuan-tuan, inilah kelakuan orang terdahulu terhadap menjaga makan. Jadi orang yang tidak beriman ini, dia tak peduli. Orang yang fasik, orang yang asin, dia bagi dia tak ada akhirat. Berapa ramai kita dengar orang yang mencuri tulang di office. Datang office, main Telegram, main WhatsApp, main Facebook, main TikTok, macam-macam benda dia main ni tuan-tuan. Dia tak tahu ke bahawa waktu dia bekerja tu diharamkan dia buat benda-benda itu semua, kerana tak ada kaitan dengan kerja kan. Lainlah kalau saudara ni bertanggungjawab untuk jaga website, untuk tengok Facebook, social network, dipertanggungjawabkan jaga bahagian marketing pun, jangan selalu gunakan kemudahan yang diberikan itu. Ramai yang terlibat dengan perkara semikian. Kalau kita menelefon jabatan-jabatan tertentu, amat lambat telefonnya nak angkat telefon. Kalau kita ada peluang untuk kerja tempat lain, kita tak suka kerja tu, berhentilah tuan-tuan. Buat apa kita menggadaikan masa depan akhirat kita pergi duduk bekerja di situ, kita tak suka, hati kita tak ada di situ, kita makan rezeki yang syubhah, bimbang dia jadi haram kerana tak buat sesuatu kerja yang dilakukan. Ada orang yang menggunakan transport syarikat untuk kemudahan peribadinya. Seorang pemilik syarikat bas besar di Malaysia ini berkata kepada saya, berapa ramai drivernya yang kantoi ditangkap pergi buat part time macam mana? Gunakan bas itu untuk mengangkat barang-barang dan ambil bayaran daripada individu-individu terlibat untuk dihantar. Jalan daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, ambil barang orang, letak dalam bas. Dia dapat duit, tapi wear and tear bas itu, enjinnya, tayarnya, minyaknya, siapa yang kena tanggung tuan-tuan? Kita ni kalau nak hantar barang-barang, berurusanlah dengan syarikat, jangan berurusan dengan individu. Takut nanti kita bersyubhah dalam perkara-perkara haram tuan-tuan. Jumpa dengan driver bas, tolong hantar barang ni durian hantar ke Pahang dari Melaka. Driver bas kata, baik elok tu, bas mu kosong sekarang, tak bau insya-Allah. Cakapnya baik, tapi sebenarnya kita menyebabkan dia berdosa. Kenapa? Kerana kita berurusan dengan dia, padahal kita kena berurusan dengan syarikat tu tuan-tuan. Syarikat itu yang menanggung macam-macam benda. Jangan kita nak ambil jalan mudah tuan-tuan ya. Dan banyak contoh yang lain yang tak hadir dalam fikiran saya lagi waktu ini, tapi itu ialah yang hadir ya. Maka orang-orang yang semikian, dia tak yakin bertemu dengan akhirat. Itu sebab dimasakan mati inti habis cerita. Ada satu bank besar di Malaysia, pengarahnya berkata kepada saya tuan-tuan, bahawa didapati ada di antara banker, pekerja-pekerja bank ni yang terlibat untuk menggelapkan wang milik orang tertentu. Mungkin orang tu dah mati ke, mungkin orang tu akaunnya dormant ke, tak aktif ke, dipindahkan sikit. Kalau 1,000 orang dipindahkan, setiap orang 100 dah berapa tuan-tuan? Kalau dipindahkan wang itu walaupun RM10 saja, daripada beribu-ribu orang dah berapa? Maka untuk pengetahuan ustaz, kata pengarah bank ini, tak perlu sebutlah nama bank apa, beliau berkata, kami buat CBT, Commercial Breach of Trust, beberapa pegawai yang terlibat untuk memindahkan duit ini. Kadang-kadang kita pun tak terfikir innocentnya nampak wajahnya tuan-tuan. Kalangan orang perempuan, tudungnya betul litup, jalan labu, tapi terlibat menggelapkan duit berjuta-juta tuan-tuan, ramai-ramai secara berkomplot, berkumpulan. Kami bila nak sabitkan benda ni bawah CBT, bukan kerja mudah, kena buat laporan polis, lepas tu pengarah bank pun kena pergi, macam-macam benda polis minta. Kerja ni tak selesai, bertahun-tahun memakan masa bertahun-tahun untuk bawa sampai ke mahkamah. Dan dia pun dah ambil duit banyak, dia pun boleh hire good lawyer untuk bertahankan kesnya. Akhirnya ustaz dia nak menampakkan bahawa dia tak ada apa-apa masalah, dia pun buka lah perniagaan. Duit dia tak banyak dah, maka berniagalah online. Oh bagusnya Fulana binti Fulan berniaga, maju, pakai kereta mewah, padahal duit bank dicurinya tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini saya cerita di atas tanggungjawab untuk sampai kepada tuan-tuan ya.
Orang ni kalau gajinya 5,000 macam mana dia boleh pakai jam Rolex, tuan-tuan? Kalau gajinya 10,000 sekalipun, manalah dia boleh pergi melancong tempat yang hebat-hebat, tuan-tuan, pakai kereta mewah sebagainya. Kadang kita jadi majikan, kita melihat pekerja-pekerja kita beli baju yang kita pun tak mampu nak beli. Dia beli kasut pun tak wahainya, dapat tahu mencuri barang-barang syarikat dijualnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang ini semua kita beritahu ada akhirat tahu. Andai hak itu anda ambil, kalau dia curi duit bank, dia kata pula sedap dia cakap, ni bukan duit bos, bukan duit director, bukan duit pengarah, tak kisahlah, curi ni boleh insure, boleh ganti. Tapi kau ambil ni untuk siapa? Kau ambil ni bermana? Ini kerja kau lakukan waktu bila? Kerja ni macam mana kau boleh dapat duit banyak macam ni? Jangan main tau. Yang haram itu jelas, tuan-tuan, tak ada orang kata halal tau. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tanya pada anak sekolah tadika pun dia boleh jawab, benda ni haram mama, abah ni haram, tak boleh buat. Budak kecil tu ada fitrah dalam dirinya. Maka inilah teguran Allah kepada si kafir, jangan kita jadi macam mereka. Bila di kalangan mereka ni tampil untuk memperlekehkan para nabi ni, mengatakan waqal ladzina kafaru wa idza kunna turaba wa abauna aina la mukhrajun. Kami dah dengar banyak kali lah Muhammad cerita macam ni. Muhammad dah pernah kami dengar lah, datuk nenek moyang kami pun bawa benda sama lah Muhammad. Tak ada pun yang mati hidup semula cerita pada kami kebenaran apa yang nabi-nabi dan kau cerita ni, Muhammad. Macam tu pelecehan yang mereka lakukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita lihat ayat 54. Allah berfirman mengkhabarkan tentang si musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, iaitu mereka menganggap mustahil kembali jasad yang telah berubah menjadi tulang berulang yang hancur remuk menjadi debu. Kemudian dia pun berkata, laqad wa'idna hadza nahnu wa aba'una min qabl. Sungguhnya kami juga telah diberi ancaman dengan perkara ini dan juga bapa-bapa kami terdahulu. Iaitu kami sentiasa mendengar cerita ni Muhammad. Kami tak pernah melihat terjadilah Muhammad. Ini kata-kata si kafir, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan mereka, in haza illa asatirul awwalin, ini hanyalah merupakan dongengan, dusta. Saya pernah terang kepada tuan-tuan bahawa asatir ni jamak daripada ustura. Ustura ni berarti iaitulah perkara dongeng, mitos, iaitu cerita lama yang terima generasi ke generasi tanpa ada dasar kenyataan yang benar. Asal perkataan ini, kata Al-Imam Al-Asfahani, mengandungi makna keanehan, kepelikan, dan ada padanya diselubungi dengan hiburan, lawak jenaka, ustura. Ustura ni maknanya benda-benda yang pelik, benda yang melawak, funny, tuan-tuan, yang tak masuk akal. Jadi pernyataan si kafir ini seolah berkata bagaimana ancaman ini benar, padahal banyak orang telah pun diberi amaran ni, mereka mati tak ada pun datang beritahu kat kami benda ni benar-benar berlaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Ini semua tidak berlaku kerana ia perkara ghaibiat, tanpa menafikan ada kes-kes berlaku yang dialami oleh orang tertentu yang pernah saya cerita kepada tuan-tuan daripada kitab Ruh oleh Ibn Qayyim, bahawa seorang yang mati itu kemudian digali kuburnya penuh dengan ular. Saya dah cerita kepada tuan-tuan kan. Dan Syekh Muhammad Hassan Didu, seorang ulama besar Mauritania, bercerita ketika beliau membuat PhD di Riyadh, Universiti Imam. Di sana berlaku satu peristiwa aneh, iaitu seorang penjaga kubur di Riyadh, seorang Pakistan, bekerja di situ menjaga kubur untuk menanam orang mati. Maka satu malam Jumaat beliau melihat api terbakar di satu tempat besar dalam kawasan perkuburan itu. Nampak api, memang api betul. Dia pun tempat itu agak jauh daripada perumahan orang ramai. Dia pun tak ketakutan, dia pergi lari ke masjid yang ada orang ramai itu. Dia beritahu api terbakar. Mereka pun berlarian pergi ke, mereka pun datang pergi melihat ke kawasan kubur di Riyadh itu, tuan-tuan. Apinya sudah padam. Jumaat berikutnya berlaku lagi kebakaran, tuan-tuan. Maka dia pun sempat beritahu penduduk tempatan yang tak berjauhan di situ. Mereka pun datang ramai-ramai untuk melihat. Mereka nampak, tuan-tuan, api terbakar dan menyemarak dekat kubur tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Akhirnya ditanya kepada mufti Saudi pada masa itu, almarhum Syekh Ibn Baz rahimahullah, bagaimana cara untuk merawat masalah yang berlaku itu. Beliau berkata, mengenal pasti kubur-kubur yang kelihatan terbakar, cari keluarganya dan suruh keluarganya bersedekah untuk si mati. Akhirnya mereka pun melakukan sedekah kubur-kubur berkenaan. Selepas itu Jumaat berikutnya, Jumaat keempat, kelima, dah tak ada lagi api itu terbakar, tuan-tuan. Ini kisah mutawatir, diceritakan ramai orang di sana. Jadi memang ada ketikanya Allah membuka la yamna'u fadlullah an khalqillah. Kadang-kadang Allah buka hijab untuk menjadi sebab kesedaran kepada orang-orang yang tertentu.
Dan begitu juga bercerita Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama hadis yang terkemuka, pengarang kitab yang banyak. Antaranya kitab yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki, bernama Ensiklopedia Amalan Setahun. Kita nak masuk tahun baru dah kan, dah hujung 1441 Hijrah kan. Milikilah kitab namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Nanti tuan-tuan boleh tanya kepada Puan Intan Husna, Farid Zainal, boleh tanya kepada Encik Faizal yang ada kat sini namanya, Tuan Zaino, boleh tanya kepada siapa lagi, Safwan, nama-nama mereka ada di sini. Dapatkan kitab ni bertajuk Ensiklopedia Amalan Setahun, yang memberi tahu kepada kita amalan-amalan Nabi SAW dan para sahabat salafus salih, mencari keutamaan kemustajaban waktu, doa, amalan salih di sisi Allah, dikumpulkan di Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau ni seorang ahli hadis yang terkemuka. Beliau menulis satu buku bertajuk Ahwalul Qubur wa Ahwalul Akhirah, kedahsyatan alam kubur dan juga alam akhirat. Beliau bercerita seorang perompak kain kapan, seorang penjahat. Dia ni kerja menggali kubur dan merompak kain kapan untuk dijual pada masa dahulu, kerana perompak-perompak itulah kerja mereka pada zaman terdahulu. Maka dia telah bertaubat. Bila dia taubat, dia cerita pada seorang ahli pengalaman jahatnya itu. Sebenarnya kita jangan cerita pada orang apa-apa kelakuan yang kita buat, kerana itu melibatkan kita dengan Allah saja. Tapi dia bercerita bahawa jahatnya dia, kadang-kadang dia melihat jasad yang dikebumikan itu, orang perempuan yang cantik, dirogolnya, astagfirullahalazim, astagfirullah, dia tubuhinya jasad perempuan tersebut, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka dia berkata, antara pengalaman pelik dia melihat ramai orang yang mati, bila dia gali kubur untuk mengambil kain kapannya itu untuk dijual dan sebagainya, dia melihat kebanyakan orang mati itu kubur wajahnya sudah berpaling daripada arah kiblat. Kebanyakannya semua paling kepada arah kiblat, semua 90%. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahalazim, la ilaha illallah qayyum. Jadi apa yang kita pelajari daripada ayat ini, tuan-tuan, untuk menyuburkan iman. Jangan biarkan iman itu ibarat pokok durian tanam tinggal. Ya, tebas, tanam, tinggal. Boleh tak kita tanam pokok durian macam tu? Tak boleh, kena baja, kena suburkan dia, kena pastikan ada perosak. Pokok durian dia besar, berbuah banyak pun boleh mati dimakan oleh perosak daripada dalam, tuan-tuan. Ini kan pula anak-anak yang masih kecil, pokok-pokok kecil, belum hidup, belum boleh berbuah, belum bunga lagi. Begitu jaga diri kita sebenarnya. Maka aduhai mereka yang tersesat, taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kita pergi ofis mencuri masa, buat benda-benda yang tak ada kena-mena dengan kerja kita, melanggar etika kerja, aku janji dengan bos, dengan syarikat, buat pulang duit yang haram, tuan-tuan. Kita bekerja dekat bank, ambil duit orang tanpa orang tahu, walaupun 10 sen, adalah satu penderhakaan dan khianat kepada kerja kita sendiri. Macam mana nak jawab depan Allah besok, tuan-tuan, ya? Jadi ibarat anak yang belajar bersungguh-sungguh tadi, apa saja benda tidak melekakannya, kerana dia tahu destinasinya untuk mencapai tahap profesional, mendapat sijil ijazah dalam bidang yang amat diminati ramai itu, menjadikannya melupakan segala kealpaan dan hiburan, diketepikan untuk mencapai segulung sijil dalam bidang-bidang tersebut. Demikianlah ahli akhirat. Dia nampak akhirat itu, maka segala benda yang ada dalam dunia ni ringan baginya. Penyakit ke, ujian ke, ditipu orang ke, orang lain sibuk mengumpul harta dan membuat benda-benda haram ke. Tuan-tuan, lihatlah, semua orang nak jadi kaya pada hari ini, sanggup buat apa sahaja asalkan ada fulus. Bukan dia pergi mencuri duit orang, tapi dia jual benda yang haram, injek sana, injek sini, jadi cantik, menipu orang, jual benda-benda yang haram, pakai, nak nampak putih, menipu orang lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada di kalangan anak-anak kita, adik-beradik kita yang kerja dalam bidang ni, beritahulah, tuan-tuan, duit ni tak bawa ke mana. Duit ni akan menyebabkan macam-macam masalah dalam hidup nanti. Kata sebab kita lihat dalam ayat berikut ni, tuan-tuan, ni Allah menyatakan, qusiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Ini dalam bahasa Arab, berjalanlah kamu di bumi dan lihatlah akibat yang berlaku kepada orang mujrim. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, saya jemput tuan-tuan ikut Zazan Travel, kita pergi ke Mesir nak. Mudah-mudahan Allah angkat begitu wabak yang berlaku ni, kita pergi ke Mesir, tengok di Mesir bagaimana bumi tempat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah sebagai contohnya. Kita melihat bagaimana seorang lelaki derhaka kepada Allah namanya Qarun, yang kita namakan harta Qarun.
menisbahkan kepadanya kerana nak ceritakan hebatnya si Qarun ni. Tapi akhirnya fakasafna bihi wa bidaril ard, kita pergi ke tempat nama Fayum, tasik sebesar-besar itu, itulah gedung perniagaan si Qarun yang disifatkan oleh Allah bahawa hartanya itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ingatkan kepadanya tentang kisah Qarun yang kami bagi harta kepadanya, kunci-kuncinya pun hendaklah dibawa oleh lelaki-lelaki yang tegap dan kuat-kuat, semuanya dibinasakan oleh Allah. Kita pergi ke Fayum nanti tuan-tuan jangan lupa nak pergi travel ke Mesir, ikut Azazan Travel. Kami akan memberi tuan-tuan tarbiyah perjalanan, bukan setakat perjalanan biasa, perjalanan penuh dengan ibrah dan tarbiyah. Ya, terima kasih kepada Azazan Travel kerana penjagaan kuliah kita pada malam ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Allah sebut kat sini qusiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Jalanlah kamu, lihatlah apa yang berlaku kepada orang-orang mujrim. Kadang-kadang Allah gunakan fanzuru, kadang-kadang gunakan thummanzuru. Fa dengan thumma ni ada beza tuan. Fa ni kalau kita belajar bahasa Arab, tertib wa ta'qib, ini fungsi conjunction dalam bahasa Arab tuan-tuan. Maknanya huruf sendi dalam bahasa Arab ini, kata sendi ataupun perkataan sendi bahasa Arab, dia membawa maksud-maksud yang tertentu. Fanzuru maknanya lihatlah bagaimana kejahatan mereka lakukan terus dihukum oleh Allah SWT. Kalau seseorang itu mencuri duit syarikat, mencuri masa dan makan benda yang haram daripada syarikat, taubatlah kepada Allah, kembalikan hak kepada syarikat organisasi. Walaupun syarikat bukan Islam, ya, walaupun syarikat bukan Islam, mungkin syarikat bukan Islam itu ada penanam sahamnya orang Islam, mungkin syarikat itu public listed, terlibat dengan dana orang Islam sebagainya, tak terasa bersalah ke tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon afwa dan juga kemaafan dan juga afiat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, masya-Allah tabaraka wa taala. Kat sini Allah gambarkan fanzuru, buat kejahatan terus dapat balasan. Buat kejahatan terus dapat balasan. Macam Firaun nentang Nabi Musa, kita dah belajar 40 tahun. Tahun ke-40 Allah kenakan hukuman untuk Firaun, mati di dalam laut, ditenggelamkan laut. Berapa tempat dah kita baca di Al-Quran menceritakan hal ini. Itu namanya di dunia lagi dapat balasan sebelum akhirat. Kerana Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Masuk akhirat nanti, masukkan dia lagi dalam neraka yang lebih panas daripada alam barzah yang lalu. Dunia kena, alam barzah kena, akhirat pun kena. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia. Jangan main tuan-tuan. Saya beritahu kepada tuan-tuan yang terlibat benda yang haram, macam mana kalau Allah mata buat sebiji tuan-tuan, mata ni dihilangkan oleh Allah fungsinya. Bagaimana kalau orang buat benda yang haram ni, tiba-tiba bawah pinggangnya dapati tidak berfungsi oleh doktor, dan setiap minggu dia kena pergi dialisis? Ingat baik-baik. Jadi hukuman Allah ni pasti akan kena pada mereka yang buat kemaksiatan, kekufuran, kefasikan. Kalau tak kena kat dunia, tu akhirat lagi berat untuk dia kena. Maka inilah tujuan untuk kita ingat, mengingatkan dalam konteks saya ini, walaupun turunnya untuk si kafir, menceritakan amalan si kafir, aktiviti si kafir, tapi Allah juga beri amaran kepada orang beriman dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafa mudhafa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Dalam kitab Jaharutut Tauhid menerangkan bahawa akidah Ahlussunnah menjelas bahawa orang mukmin itu bila melakukan maksiat dia akan kena hukuman daripada Allah, termasuklah dihumbankan ke neraka. Bila selesai dosa-dosa itu, barulah dimasuk ke syurga. Jangan main tuan-tuan. Kerana wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Allah beri amaran kepada si mukmin, walaupun kau mukmin, kau jangan ingat kau lepas daripada Allah SWT. Ketika Nabi pesan kepada puteri tercinta Fatimah Zahra, wahai Fatimah ya binti Rasulillah, inilah amliku laki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, aku pun tak boleh bantu engkau di sisi Allah, melainkan kau layak untuk bantuan itu. Jangan main tuan-tuan. Keluarga Rasulullah pun dapat amaran daripada Rasulullah, ya. Maka ayat ini walaupun turun untuk si kafir, kita belajar dalam polisi tadabbur Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, bahawa
ibrah, pengajaran daripada Al-Quran ni menjambatankan kita dengan Allah. Ibrah tu sudah ada tuan-tuan, ubur maknanya menyeberang kita kepada rahmat Allah, mencari rahmat Allah, mencari keampunan kepada Allah. Kita belajar satu daripada Al-Quran ini, umpama kita berjalan menuju kepada Allah. Jadi Allah menjelaskan ayat ni turun untuk si kafir, tapi orang-orang beriman pun tak terkecuali daripada amaran ini. Ya. Maka kemudian datang ayat ke-69, ayat ke-70, wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kau merasa duka cita terhadap mereka, wahai Muhammad. Janganlah dadamu sempit terhadap apa mereka tipu dayakan. Kata Al-Imam Wahbah Zuhair yang tafsir tajuk Tafsir Munir yang tuan-tuan miliki barangkali, sebahagian besar tuan-tuan telah miliki, alhamdulillah. Beliau berkata bahawa ayat ini menunjukkan kepada keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasulullah SAW kepada manusia walaupun dia kafir. Rasulullah begitu tamak kan. Tamak ni berarti cenderung. Rasulullah nak pastikan, Rasulullah punya keprihatinan, kesungguhan, nak pastikan bahawa mereka ini mendapat limpahan rahmat Allah dan mereka mendapat peluang untuk beriman kepada Allah SWT, mendapat hidayah untuk kembali kepada Allah SWT. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata para ulama tafsir, ayat ni menggunakan perkataan wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Ayat ni menggunakan kata wala takun, sedangkan dalam surah An-Nahl Allah menyebut wala taku tanpa huruf nun. Ya, ini adalah usul dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan, kata Imam Biqai, larangan itu dikemukakan dalam konteks pemberitaan tentang kerasnya kepala dan juga pelecehan musyrikin disertai dengan pembelaan Allah kepada nabinya dan pembatalan segala tipu daya mereka. Kerana itu tak perlu mempersingkatkan. Dengan demikian difahami penggunaan adanya huruf nun, adanya satu bentuk kemantapan. Kemudian tuan-tuan dimuliakan saya, bila Allah menyatakan wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, kerana Nabi kita SAW ni begitu prihatin untuk umat Arab mendapat hidayah daripada Allah SWT, umat manusia mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi perkataan dhaiqin ini kalau kita belajar bahasa Arab, berarti satu wadah yang tak mampu untuk menampung apa yang ada dalamnya. Ibaratnya kita ada satu bekas untuk tadah air, kita mempunyai lauk yang banyak, tak muat nak masuk dalam bekas tersebut. Maka inilah yang menunjukkan kepada dipinjamkan makna tersebut kepada kondisi hati Nabi kita SAW yang merasa sedih amat sangat bila melihat orang Arab itu menolak dakwah baginda SAW. Jadi lihat pada muka 45 tafsir Ibn Katsir, Allah menyatakan menghiburkan nabinya, wala tahzan alaihim, jangan duka cita terhadap mereka, iaitu orang yang mendustakan apa yang kau bawa. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun, janganlah dadamu masa sempit terhadap mereka tipu dayakan, kerana Allah akan menjadi pendukung dan penolongmu serta memenangkan agamamu terhadap orang yang menentang dan berselisih dengan kamu, baik di timur ataupun di barat. Dan kebanyakan para ulama tafsir menceritakan ayat ini turun berikutan dengan tindakan musyrikin yang mempeleci, memainkan, menghina Nabi kita SAW. Dan mereka mendapat penghinaan itu ketika berlakunya perang Badar. Iaitulah kebanyakan tokoh-tokoh anti-Islam ini dibunuh mati bergelimpangan, akhirnya campakkan dalam sebuah perigi yang terdapat di Badar itu. Kalau tuan-tuan ikut bersama dengan kami dalam Zebel melakukan umrah, kita boleh berhenti dekat Badar ni tuan-tuan ni untuk melihat kesan peperangan tersebut, kubur para syuhada yang mati di Badar, dan kemudian kubur si kafir yang Nabi campakkan ke dalam perigi di situ, dan kemudian Nabi telah berkata dengan mayat si kafir yang bersepah-sepah dicampakkan ke dalam perigi di situ. Dia kata Nabi SAW, inilah yang telah janjikan oleh Tuhan kepada kamu. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, apakah mereka mendengar wahai Nabi? Jawapan Nabi, ya mereka mendengar, cuma mereka tak boleh menjawab apa-apa yang aku katakan. Beritahu Nabi SAW kepada mereka. Jadi segala penganiayaan dan pelecehan terhadap Islam ini dibalas oleh Allah begitu segera, walaupun dirasakan si kafir ini lama. 13 tahun Nabi berada di Mekah, tak ada hukuman itu berlaku, diturunkan. Dan kemudian 2 tahun lagi, 15 tahun selepas itu, campur 2 tahun ketika Nabi berada di Madinah, barulah meletusnya perang Badar dan matilah si kafir ramai-ramai 70 orang di medan Badar. Menunjukkan panjang ni masa 15 tahun sebelum mereka dihukum. Tak panjang sebenarnya tuan. Apa yang berlaku kat dunia ni, wa inna ghadan linazihi qarib, kullu ma huwa atin qarib. Jadi sebenarnya setiap benda yang akan berlaku itu dekat sebenarnya. Kita dapat merasakan sendiri bagaimana bulan haji ini seolah baru semalam kita melaluinya tahun lepas,
tiba-tiba dah habis untuk tahun ni. Hari Jumaat yang kita lalui, tiba-tiba dia masuk Jumaat yang baru. Begitu cepat masa berlalu. Jadi ketika Allah menjelaskan dalam ayat yang berikutnya, ayat 71, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul asa yakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. 71 dan 72, tuan-tuan melihat pada muka surat 56 tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-7 ni. Dan mereka berkata, bilakah datang azab itu jika engkau ini orang-orang yang benar? Dia berfirman menjawab kata-kata mereka itu, katakan wahai Muhammad, asa yakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun, mungkin telah hampir waktunya. Kata Imam Az-Zamakhsyari, perkataan radifah ni berarti ujilah, satu benda yang dekat. Radifah ni pada asalnya, kata Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, Tafsir Al-Mufradat, Tafsir Al-Quran, radifah ni maksudnya belakang. Jadi seorang yang dibonceng dipanggil sebagai radif. Ada hadis mengatakan kuntu radif Rasulullah, saya pernah duduk dalam atas unta di belakang Rasulullah. Radif ni berarti duduk belakang. Jadi penggunaan ini mengisyaratkan bahawa siksaan yang dimasukkan itu sangat dekat kepada mereka, seolah-olah bagaimana seorang membonceng seorang yang memandu motosikal ataupun menaiki kuda, dekatnya masa yang berlaku itu ujjilalakum, dia akan datang walaupun kamu rasakannya jauh, sebenarnya dekat. Jadi sebagaimana dekatnya seseorang yang duduk di belakang orang yang diboncengnya, maka seksa itu dekat pada orang-orang kafir pada waktu turunnya ayat, iaitulah meletusnya perang Badar, menyaksikan bergelimpangannya jasad mereka yang melakukan berbagai konspirasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar bahasa Arab, satu tuan-tuan ni keindahan bahasa Arab, perkataan asa. Asa ni menunjukkan kepada harapan. Tapi bila ia merujuk kepada Allah SWT, ia merujuk kepada kepastian. Kalau kita belajar bahasa Arab, asa ni huruf taraji, mengharap. Asa anakku nama, moga aku dapat hadir dalam majlis perkahwinan nanti. Ini menunjukkan kepada asa. Kerana aku manusia, mungkin ada halangan tentu aku tak dapat datang. Tapi kalau ia merujuk kepada Allah, ia merujuk kepada satu ketetapan, kepastian ia akan berlaku. Jadi ia merupakan satu kepastian bagi si kafir bahawa apa yang kau mintakan itu pasti akan berlaku. Kamu merasakan ia jauh, sebenarnya ia dekat. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihan, setakat ini yang boleh kita pelajari pada malam ni. InsyaAllah pada malam esok kita akan lanjutkan lagi pada ayat ke-73 dan seterusnya. Sampai-sampaikanlah video ni, share lah kepada seramai orang kita kenal, mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka dapat hidayah. Kerana Nabi SAW sabda, rubba muballighin aw amina sami', mungkin orang yang disampaikan kepadanya satu ilmu itu memahami lebih baik daripada yang mendengarnya, dan bagi mereka pahala di sisi Allah tidak kurang sedikit pun. Tuan-tuan rahmati dan dikasihan, esok insya-Allah saya akan ceritakan tentang bagaimanakah iman para sahabat berbeza daripada iman kita pada hari ini. Seseorang di kalangan mereka yang pernah saya ceritakan, kalau tuan-tuan kalangan tuan-tuan tak pernah mendengarnya, sahabat yang tahu tentang akhirat, dia sanggup beli satu benda lebih mahal daripada harganya. Boleh tak kita buat? Nantikan esok saya akan ceritakan sahabat yang mulia ni, kerana setiap mereka itu meyakini adanya akhirat, bahawa mereka mesti menang akhirat. Menang di sini, menang di sana. Kita selalu sebut dalam bisnes win-win situation, profit sharing. Kenapa kita tak fikir akhirat dalam bentuk yang begitu? Untung di dunia, untung di akhirat. Mari sama kita membetulkan balik semula GPS akhirat kita, tuan-tuan, kalkulator akhirat kita aktifkan dengan baca kisah para sahabat, mempelajari mereka sebaik-baik generasi yang memahami Islam dan mengamalkannya. Walaupun seorang mereka berjumpa Rasulullah cuma 3 tahun saja, lepas tu Rasulullah pun wafat, tapi penghayatan iman itu jauh lebih baik daripada kita yang ada pada hari ini. Belajar Islam bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi amalan kita sangat lekang nak dibandingkan dengan mereka. Iman kita ibarat kulit bawang, tuan-tuan. Baik, setakat ini saja dulu untuk kita pelajari. Sama kita menangguhkan kuliah pada malam ni, membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan ada yang bertanya pada saya nak melakukan ibadah kurban lagi. Hari ni tak boleh kurban lagi, tuan-tuan. Habis dah. Hari tasyrik, hari terakhir. Kalau tuan-tuan melakukan akikah, kami di Zan Travel welcome, tuan-tuan. Kita masih lagi membuka peluang untuk melakukan akikah sepanjang tahun di Yaman, di Damsyik,
di Sudan dan juga di Mekah. Maka tuan-tuan yang melakukan ibadah akikah, kita masih lagi buka untuk anak-anak kita atau untuk diri kita sendiri. InsyaAllah kami masih lagi buka. Seorang nak mengakikahkan dirinya seekor unta pun boleh, bukan saja seekor kambing atau satu bahagian daripada unta, seekor unta pun boleh. Baik, setakat itu saja dulu tuan-tuan. Jumpa lagi malam esok. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.